الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam Datuk Zainal dan juga Dif-Dif pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadrat-hadrat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita semua dilahirkan sebagai umat akhir zaman, umat yang terakhir diutuskan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini menjelang tibanya hari kiamat. Nabi SAW telah bersabda, Nahnu sabiqun al-akhirun. Kitalah umat yang paling akhir datang ke dunia tetapi paling awal memasuki pintu gerbang syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum datangnya umat ini ke dunia, sebelum kita dilahirkan, ulama sirah mengatakan sekitar 617 tahun umat ini hidup tanpa bimbingan seorang nabi. Ketika mana Allah angkat Nabi Isa AS ke langit yang kedua, selepas daripada hari itu manusia hidup tak pernah mendengar kalam iman, kalam dakwah, tak pernah mendengar kebesaran Allah. Tak pernah ada siapa memberi peringatan kepada mereka. Allah beritahu litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kelahiran Nabi ke dunia ini untuk memberi peringatan kepada kaum yang lalai. Begitu lalainya manusia waktu itu sehingga markas tauhid, tempat manusia mentauhidkan Allah, tempat Nabi Ibrahim berkorban bersama dengan keluarga dia, Nabi Ismail, Siti Hajar, Masjidil Haram telah dipenuhi dengan 360 berhala. Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling bijak, yang mana ulama beritahu yaumul wiladah kal bidayah lil hidayah, hari Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi, seakan-akan hari pertama Allah Ta'ala nak membimbing kembali umat ini setelah mana sekian lama mereka hidup dalam kesesatan. Umat ini waktu itu Allah sebut dalam Quran berada dalam tebing neraka jahanam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Maka lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah sempurnakan sifat, adab, akhlak. Allah Taala bagi tempoh 40 tahun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disempurnakan sebagai nabi yang terbaik. Nabi yang merupakan sayyidul awwalin wal akhirin. Tak ada Nabi lebih hebat daripada Rasulullah sebelum dan selepasnya. Ana khatamun Nabi la nabiyya ba'di. Nabi beritahu, akulah penutup bagi pintu Nabi. Tidak ada Nabi baru diutuskan selepas daripada kewafatan aku. Maka 40 tahun Nabi hidup dengan penuh akhlak yang mulia. Nabi beradab dengan orang tua. Nabi buat baik dengan semua orang. Nabi tolong bayar hutang orang. Sampai semua manusia di seluruh tanah Arab mengenali, terutama orang Mekah mengenali Rasulullah dengan sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Tetapi Nabi tengok dengan akhlak, dengan adab, dengan kebaikan yang Nabi buat, sama sekali tak mengubah,
tak menyentuh hati dan perasaan orang Arab. Dia bangga dengan Rasulullah, tapi dia hidup tak berubah. Hidup dia dengan jahiliyah. Sahabat Nabi beritahu, kunna na'budul hajar wa na'kulul jifah. Kami sembah batu dan kami makan bangkai waktu itu. Hidup kami seperti haiwan, seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada haiwan. Maka sehinggalah memasuki umur 40 tahun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan kerisauan yang mendalam oleh Allah. Nabi duduk sorang-sorang, Nabi menangis tengok keadaan umat yang begitu jauh daripada agama, jauh tersesat. Mereka ni bukan orang biasa, tidak lain dan tidak bukan anak cucu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah sendiri sebut dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah pada hari ini kami wahyukan kepada kamu bagaimana caranya untuk menyebarkan agama ini. Sebab Allah tahu selama ini manusia hidup dalam kegelisahan, dalam tak tenang kerana mereka tak ada agama. Allah yang ciptakan manusia, Allah tahu dalam batang tubuh manusia ni ada satu ruangan kosong yang tak akan dapat diisi ruangan tersebut dengan apa-apa pun, melainkan hanya dengan agama, melainkan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ajar Nabi Muhammad. Tak ada siapa pun tahu tentang rahsia ini. Selama ini orang Arab jahiliah sangka dengan maksiat, dengan bunuh orang, dengan buat zalim pada orang, hidup kita akan bahagia, kita akan tenang. Bila kita boleh buat maksiat, minum arak, berzina, menyamun, berjudi, kami sangka kami makin mulia, kami makin bahagia. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kepada umat ini, bahagia kita ada dalam agama, bahagia ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah Ta'ala telah bagikan penghujung hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Hidup terakhir Nabi bersama dengan umat, 13 tahun kehidupan di Mekah, 10 tahun di kehidupan di Madinah. 13 tahun di kehidupan di kota Mekah ni, 3 kerja Nabi buat untuk mengislahkan umat ini. Yang pertama, di malam hari Nabi ajar, Nabi dididik oleh Allah untuk qiyamul lail. Allah Ta'ala ajar Nabi Muhammad, ya ayuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, awzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Selama 13 tahun, Allah wajibkan Nabi dan juga para sahabat solat tahajud tiap-tiap malam. Nak baiki umat ini, tiap-tiap malam kena bangun solat tahajud. Selepas subuh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilatih oleh Allah dan Nabi melatih para sahabat keluar berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu Nabi seorang je Islam. Nabi balik ke rumah dakwah Siti Khadijah. Nabi keluar daripada rumah dia dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW beritahu, semua dakwah yang aku sampai ditolak oleh manusia, melainkan Abu Bakar seorang saja. Di saat aku tawarkan kalimah la ilaha illallah kepada dia, langsung dia menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi latih sahabat yang telah memeluk Islam, kamu kena train diri kamu, tackle orang lain pula masuk Islam. Buat kerja yang aku buat. Macam mana aku ajak kamu masuk Islam, kamu juga kena ajak orang lain memeluk agama Islam. Abu Bakar hari pertama peluk Islam, telah dakwah 4 orang masuk Islam. Hari kedua dia memeluk Islam, dapat bawa 5 orang sahabat dia untuk memeluk agama Islam. Mereka semua dinamakan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan awalin yang memeluk agama Islam, 10 daripada orang yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, selepas zuhur sampai malam, Nabi SAW di rumah sahabat Sayyidina Arqam bin Abil Arqam telah membuat majlis ta'lim, majlis bayan, muzakarah iman dan yakin, muzakarah cerita tentang alam akhirat, tentang syurga neraka, tentang azab kubur, tentang pemandangan di padang mahsyar, titian sirat. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan, meriwayatkan, di awal-awal Islam, kebanyakan ayat-ayat tak ada turun ayat hukum hakam. Tak ada cerita tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ayat yang turun kepada Nabi waktu itu menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga, menceritakan tentang azab neraka. Sahabat Nabi tak pernah tahu apa itu akhirat, tak pernah tahu.
Tetapi Nabi SAW ajar mereka, Inna Allah bta'athana, Allah ajar, Allah utuskan kita, lahirkan kita umat akhir zaman ke dunia, linukhrijakum min ibadatil ibad, linukhrijal ibad, untuk keluarkan seluruh hamba-hamba di dunia ini daripada mengabdikan diri kepada selain daripada Allah, kepada hamba Allah, ila ibadati rabbil ibad, untuk menyembah Tuhan yang menciptakan sekalian hamba. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah. Nabi Muhammad ajar kami, dunia ni sempit, dunia ni kecil, dunia ni sementara. Akhirat kekal abadi, akhirat besar, akhirat mahal, akhirat berharga. Sekecil-kecil syurga, 10 kali ganda besarnya dunia ni Allah Ta'ala nak bagi. Tuan-tuan yang mulia, wa min jawril adyan ila adil Islam. Nabi nak bawa kita kepada keadilan agama Islam ini, keluarkan kita daripada belenggu jahiliyah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sahabat Nabi di awal Islam, iman mereka pun lemah macam kita sekarang ni juga, tak kuat. Tetapi Nabi telah didik para sahabat, hidup dan mati kami ini untuk agama. Sehingga ulama telah memberikan 2 komen tentang para sahabat. Siapakah itu para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in? Dikatakan sahabat Nabi ini, yang pertama, kanatis sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in kanu ru'atal ghanam. Sahabat Nabi dulu mereka adalah pengembala kambing. Dalam dunia ini kerja bela kambing lah kerja paling biasa sekali pada pandangan manusia. Tak hebat, tak glamour, tak ada apa-apa pun kehebatan. Bahkan waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sering kali dimarahi oleh bapa dia. Pakcik Khattab selalu marah kepada Umar, apa nak jadi kamu ni anak jantan abah, bela kambing pun tak lulus. Bagi orang Arab zaman dulu, bela kambing ni orang kata fasa pertama menjalani kehidupan. Kalau lulus bela kambing, boleh buat kerja lain. Bela kambing pun tak pandai. Fa asbahu bi barakati hadzal din, dengan berkat agama Islam ni tuan-tuan, Islam datang untuk selesaikan semua masalah manusia dunia akhirat. Islam datang bukan untuk susahkan kita. Islam datang untuk memajukan manusia, untuk tinggikan darjat manusia. Sebelum ini kunna adillah, sebelum ini kami hina, kata sahabat Nabi. Tetapi berkat agama ni, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kamilah satu umat yang Allah muliakan kami dengan perantaraan agama Islam. Kalau kami lari daripada pengorbanan untuk agama kepada selain daripada itu, adzallana Allah bagi hina balik kepada kami. Sahabat Nabi faham ini. Fa asbahu bi barakati hadzal din ru'atal alam. Berkat agama yang sahabat Nabi usahakan, akhirnya sebelum mati Allah jadikan mereka ni semuanya, walaupun mereka hamba macam Bilal, dulu hamba di awal-awal Islam, tapi sebelum mati jadi gubernur di Damsyik. Umar bin Al-As jadi gubernur di Mesir. Sahabat Nabi begitu banyak yang menjadi penguasa-penguasa dunia berkat agama ni tuan-tuan. Yang kedua, ulama puji para sahabat. Kanatis sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sahabat Nabi ni telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat hayatum li hayatid din, untuk jadikan hidup kami ni, maksud hidup kami ni untuk agama. Apa tujuan hidup? Hari ini kita besarkan anak kita, sekolahkan mereka pandai-pandai, supaya mereka ni Masya Allah jadi orang hebat di masa akan datang. Sahabat Nabi tidak tuan-tuan. Mereka anak isteri mengandung telah niat berazam anak dalam perut ini wakaf untuk agama Allah. Ibu telah bercita-cita anak ini mati syahid jalan Allah, supaya nanti di padang mahsyar saya dibangkitkan sebagai ibu kepada syuhada. Ini isteri-isteri sahabat Nabi. Fikir mereka bukan nak jadi anak ni orang yang berpangkat tinggi, tapi untuk agama. Walaupun fikir agama, tapi ujung-ujung jadi presiden, jadi Perdana Menteri di seluruh dunia. Walaupun dia tak niat, dia tak berniat masa dia mengandungkan anak tu nak jadikan anak dia Perdana Menteri. Tapi bila kita ambil agama tuan-tuan, kita ambil segala-galanya dalam hidup kita. Tapi bila orang Islam tinggalkan agama, dia kehilangan segala-galanya. Sebab itu sahabat Nabi yakin sangat, dulu kami hina, tetapi tuan-tuan kehidupan makin ni tuan-tuan, kehidupan ujian daripada Allah. Allah berjanji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari nanti
wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok depan mata kamu sebelum kamu mati, berduyun-duyun manusia masuk Islam. Tapi hari ini masih duk tengok 13 tahun bukan orang masuk Islam. Kami yang memeluk Islam ni menghadapi berbagai-bagai ujian, cubaan, ujian yang begitu berat. Nabi SAW sendiri beritahu, laqad ukhiftu fillah ma lam yukhaf ahadan. Aku ditakuti dalam menyebarkan Islam dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Walaqad udhitu fillah ma lam yu'dhi ahadan. Aku menderita kerana agama ini, kata Nabi, dengan penderitaan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Nabi lapar, isteri Nabi lapar, sahabat Nabi pun lapar. Zaman Mekah, zaman susah tuan-tuan, kehidupan Makkiyah. Sebab itu sahabat Nabi ni, berkat mereka korban untuk agama, Allah campakkan kasih yang mendalam untuk agama, sampai mereka tak sanggup tengok agama satu juzuk, satu zarah daripada agama ni menurun, dan satu zarah daripada agama ni terkeluar daripada kehidupan mereka. Tak sanggup, mereka tak sanggup. Walaupun dunia mereka terkorban, agama tak boleh terkorban. Sebab itu ulama kata menjadi satu sunnatullah dalam dunia, siapa nak dapat sayang pada satu benda, dia kena berkorban untuk benda tersebut. Kita payah-payah nak dapat kereta tuan-tuan, tiba-tiba anak kita ambil paku ditoreh kereta kita tuan-tuan. Ataupun tepi jalan kita lalu, kereta baru beli tuan-tuan, ada orang undur-undur, boom, langgar kereta kita. Kita sanggup bergocoh dengan dia tuan-tuan. Awak nak cari pasal dengan saya gambarnya, kereta baru beli ni, kan? Susah nak dapat ni. Baru ni kami pergi tempat orang banjir tuan-tuan. Pakcik itu dia kata, saya ni dah kena sakit serangan jantung, saya ni dah tinggi sangat ni ustaz, darah tinggi. Kenapa hari itu dalam banjir tuan-tuan, motor dengan kereta sekali tenggelam dalam banjir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita korban atas satu benda, bila kita kehilangan benda tu, kita terasa sangat. Sahabat Nabi sebab korban untuk agama, terlepas takbiratul ula, menangis dalam rumah. Apa dosa aku hari ini ya Allah sampai terlepas takbiratul ula? Apa dosa aku, apa malangnya aku hari ini? Aku sampai terlepas semayang jemaah ni, terlepas semayang tahajud ni. Kenapa hari ini tak baca Quran? Rasa kerugian. Kita hari ini terlepas apa pun agama, tak rasa benda pun. Kan? Tak apalah, hari ini tak semayang tahajud, esok boleh bangun lagi. Kalau hidup insya-Allah taala. Hari ini tak sedekah tak apa, esok ada lagi, esok masih ada. Tuan-tuan, sahabat Nabi dia tak redha. Dalam hidup dia, satu zarah agama terkeluar daripada hidup mereka dan terkeluar daripada kehidupan anak dan isteri mereka. Sangat tegas sahabat Nabi. Seorang sahabat ditegur anak saudara dia main lastik. Dia kata, Rasulullah larang kita main lastik ni, nanti kena mata orang buta. Dia tengok kemudian hari anak saudara dia main lagi. Dia kata, aku beritahu pada kamu sebelum ini, Rasulullah larang main lastik. Kamu degil, kamu main, mulai daripada hari ini, aku tak akan bercakap dengan kamu sampai mati. Tegasnya sahabat Nabi, tak rela sikit pun perintah Allah dan sunnah Nabi terkorban. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah telah angkat martabat sahabat Nabi kerana prinsip mereka, kerana keteguhan mereka ini, istiqamah mereka. Berkat pengorbanan untuk agama, kata Syekh Sa'ad Kandahlawi rahmatullah alaih, siapa yang buat pengorbanan untuk agama melalui perantaraan dakwah tuan-tuan, Allah bagi kepada mereka dua sifat, dua kualiti. Yang pertama, sabat fiddin. Orang yang buat pengorbanan untuk agama, dia teguh istiqamah mengamalkan agama sampai mati. Tak ada siapa boleh gugat iman mereka, tak ada siapa boleh gugat agama mereka. Sahabat Nabi Raja Rom, masa mereka berdakwah di tempat kerajaan Romawi tuan-tuan, Raja Rom offer, kamu boleh kahwin dengan anak perempuan saya. Masya Allah, kita kalau dapat kahwin dengan anak Raja orang putih tuan-tuan, habis dah Islam kita. Sanggup gadaikan agama. Tuan-tuan, tak ada orang ajak pun. Hari ini kita tengok di akhir zaman, mudahnya perkahwinan antara campur agama ni tuan-tuan, jadi satu benda yang biasa bagi orang kita. Tak teguh langsung pendirian kita, agama kita. Zaman Nabi dulu, perempuan nak kahwin dengan saya, syarat mesti masuk Islam. Nak kahwin dengan saya boleh. Saya dia tidak. Ummu Qais, ketika mana dia punya suami nak melamar dia, abang boleh kahwin dengan saya.
Syarat abang kena hijrah dengan saya ke Madinah dan abang kena masuk Islam. Baru boleh jadi suami saya. Itu zaman dulu punya wanita-wanita. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah bagi istiqamah dalam agama. Raja Rom kata bukan sekadar boleh kahwin dengan anak perempuan saya, tapi separuh Empire Rom aku bagi pada kamu. Dia kata, tuan, jangan kata separuh Empire Rom, seluruh Empire Rom. Anak perempuan tuan sebagai isteri saya, seluruh kerajaan Arab di bawah jajahan saya. Untuk saya tinggalkan Islam, satu saat untuk saya tinggalkan Muhammad, saya tak akan lakukan. Begitu sekali kuat agama mereka. Yang kedua, bila umat Islam bangkit, berjuang untuk agama, berkorban untuk agama, keluar ke jalan Allah Ta'ala, sebarkan Islam. Zaman dulu kesibukan orang Islam ni pada benda ini, tuan-tuan. Siang malam, pagi petang, tengok orang Islam sibuk menguruskan orang baru masuk Islam, nak menghantarkan jemaah keluar ke jalan Allah Ta'ala. Macam mana nak uruskan tetamu Rasulullah SAW. Rumah kita tak ada makanan, terima juga. Tak apa, kita keluarga berlapar. Orang Madinah, tuan-tuan, kehidupan Madaniyah, kehidupan Makkiyah, sibuk dengan pengorbanan. Tak nampak lagi jalan Islam nak menang. Tapi yang kedua, tuan-tuan, berkat pengorbanan untuk agama, Allah mula zahirkan keindahan Islam di mata orang bukan Islam. Mula-mula orang bukan Islam pandang Islam ni hina, pandang Islam ni selekeh, pandang Islam ni macam-macam. Tetapi mula perlahan-perlahan, Sayyidina Abu Bakar baca Quran depan rumah jiran dia. Jiran dia dah mula goyang hati mereka. Sampai bagi amaran, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, berhenti baca Quran. Anak isteri kami dah terpengaruh dengan kamu. Dengar kamu baca Quran. Allah Ta'ala zahirkan kehebatan Islam di mata orang bukan Islam. Tak cukup itu, tuan-tuan. Sahabat Nabi diminta oleh Allah meninggalkan kampung halaman. Hari ini orang tanya mana dalil keluar tinggal anak bini ni, tuan-tuan. Kita tinggal sekejap je. 40 hari balik semula, tuan-tuan. 4 bulan balik semula. Kan? Kadang-kadang balik sebelum waktu lagi. Kan? Sebelum habis jadual dah balik dah. Kan? Awalnya balik. Kan? Dah siap beritahu bini dah. Sedia ya? InsyaAllah. Tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi ni tinggalkan Mekah buat selama-lamanya, tuan-tuan. Tak ada fatwa di situ. Tinggal kampung halaman kerana agama ni sunnah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Orang beriman yang tak berhijrah, tak tinggalkan kampung halaman, maka engkau dengan mereka tidak ada hubungan wilayah. Tak ada kewalian, tak ada sebab untuk Nabi pelihara mereka. Kalau sahabat Nabi berperang di Madinah, dapat harta rampasan perang, orang Islam yang tak berhijrah tak dapat bahagian daripada harta rampasan perang. Mereka tak di bawah jaminan Nabi. Sebab itu sahabat Nabi yang tak dapat hijrah menangis bimbang, termasuk iman mereka ni terbatal. Golongan-golongan mustad'afin. Nabi hijrah ke Madinah, tuan-tuan. Di kehidupan di Madinah selama 10 tahun, apa kerja Nabi buat? Ulama beritahu di Masjidin Nabawi, Nabi latih para sahabat dengan 2 amalan. Yang pertama, amalan memakmurkan masjid 24 jam. Malam hari ada shift para sahabat. Kita selalu kalau pergi ke Madinah, tuan-tuan, kita tahu dah. Memang Masjid Nabawi itu kalau dibuka je pukul 12 malam sampai ke subuh, memang penuh dengan orang memakmurkan masjid sampai hari ini. Itulah suasana yang kalau boleh kita nak di masjid di seluruh dunia hidup. Mencontohi amalan Masjidin Nabawi. Ada 2 azan pula tu. Rupanya sahabat Nabi dulu 2 shift bagi. Shift untuk memakmurkan masjid daripada lepas isyak sampai ke pukul 3-4 pagi. Lepas tu daripada pukul 3 pagi pula, golongan yang telah sembahyang tahajud tadi balik, dan juga golongan yang tadi tidur bersama dengan isteri, datang pula, tuan-tuan, sambung sampai ke subuh. 24 jam Masjid Nabawi hidup dengan 4 amalan: dakwah, ta'lim wa ta'lum, ibadat dan khidmat. Semua sahabat Nabi sibuk dengan 4 urusan ini, tuan-tuan. Selain daripada amalan memakmurkan masjid, di Madinah, tuan-tuan, telah mula Allah didik para sahabat untuk keluar ke jalan Allah Ta'ala. Hari ini benda yang kita nampak baru dan kita nampak pelik dan asing pada masyarakat ni, amalan khuruj fi sabilillah. Padahal perkataan khuruj ni, tuan-tuan, keluar yang orang suruh keluar ni, tuan-tuan, ada dalam Quran. Allah sebut walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan. Kalau mereka nak keluar, mereka dah tentu akan sediakan bekalan.
Sebab zaman itu Allah SWT telah bagi targhib kepada semua orang Islam untuk keluar ke jalan Allah Ta'ala. Begitu sekali Allah Ta'ala bagi galakan, Allah sediakan ganjaran yang besar. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Mereka yang beriman, selepas beriman tak berhenti. Wa hajaru, berhijrah, tinggalkan kampung halaman. Hijrah saja tak cukup. Wa jahadu fi sabilillah, berjuang, berkorban di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan diri dan harta mereka. Kita ini alhamdulillah beriman belaka dah. Tapi dua kerja belum buat lagi. Yang sahabat Nabi buat, yang kita tak buat lagi. Yang pertama, berhijrah kerana agama Allah Ta'ala. Hijrah kerana dunia buat dah tuan-tuan. Pindah daripada kampung datang sini tuan-tuan. Alhamdulillah, satu hijrah yang baik. Hijrah kerana dunia pun dapat dunia, insya-Allah, tidak salah. Tapi hijrah kerana agama ni tuan-tuan, berangkat ke jalan Allah untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, ini kita kena buat sebelum mati. Azam kita tahun baru insya-Allah. Yang kedua, hijrah tak cukup. Kalau sahabat Nabi hijrah pindah ke Madinah, duduk di Madinah tak cukup. Nabi suruh keluar. Pelik tuan-tuan, sayang pada Rasulullah, patutnya kena duduk di Madinah sampai bila-bila. Patut Nabi ni simpan sahabat duduk dengan dia belaka. Mengaji dengan saya, beramal, beribadat dengan saya. Tak payah pergi ke mana. Kumpul je orang di Madinah, tidak. Rupanya itu bukan tertib dia. Sebab apa? Islam ni kena bergerak. Bila umat Islam bergerak, kata ulama, umat Islam jadi seperti air yang mengalir. Air yang mengalir ni apa sifat dia? Masya Allah, an yakuna tahiran mutahiran. Suci lagi menyucikan. Sebab itu dalam Islam kita digalakkan berhijrah. Kita digalakkan keluar. Imam Syafi'i ceritakan tuan-tuan, ada 7 makhluk yang selalu bergerak, selalu berhijrah, selalu keluar tuan-tuan. Dan berkat dia keluar tuan-tuan, Allah bagi kemuliaan pada dia. Kalau makhluk biasa ni pun dapat kemuliaan disebabkan keluar, manusia yang merupakan umat terbaik ni kalau keluar lebih baik lagi. Yang pertama, Imam Syafi'i kata air. Air ni sentiasa bergerak, dia sentiasa mengalir. Ulama kata fil harakati barakah, dalam pergerakan ada keberkatan. Selagi air mengalir, Imam Syafi'i kata inni ra'aitu qufal ma'i yufsiduhu. Aku tengok air ni bila berhenti mengalir dia akan rosak. Sama dengan orang Islam. Bila kita berhenti duduk setempat, tak bergerak, tak berhijrah kerana agama, tak bergerak menyebarkan Islam, maka umat Islam kan, buang anak, orang Islam mencuri, menyamun, orang Islam itu ini. Kalau buka surat khabar kita tak sanggup nak baca. Kenapa orang Islam rosak? Sepatutnya orang Islam suci, bersih. Sepatutnya orang Islam jadi contoh. Kerana orang Islam tak bergerak, maka Imam Syafi'i kata air yang bertakung dia akan rosak. Tapi air yang mengalir, insaha taba, kalau dia mengalir, dia suci, jernih. Bukan sekadar dia bersih, dia boleh membersihkan orang lain. Kalau orang Islam berkeluar ke jalan Allah, dia dapat islahkan diri. Dia dapat menjadi asbab orang lain tengok keindahan Islam yang ada pada diri dia. Yang kedua, Imam Syafi'i kata, wasyamsu law waqafa fil fulki daimatan. Kalau matahari duduk setempat je tuan-tuan, matahari yang kita rindu-rindukan, kalau dia duduk setempat, tak bergerak, dia tak keluar pagi-pagi, kata Imam Syafi'i, lamal lahun nasu min Arabin wa min Ajami. Orang Arab dengan orang Ajam menyampah tengok matahari. Orang Arab kata bila matahari ni nak pergi, bila nak hilang matahari, menyampah tengok matahari. Sebab matahari ni tak bergerak. Tapi kenapa kita pagi-pagi bila matahari baru nak keluar, kita ambil gambar? Daripada kecil dah tengok matahari ni. Tapi kenapa tak bosan tengok matahari? Sebab matahari ni dia aktif, dia keluar. Hari-hari dia keluar. Petang dia balik. Pagi dia keluar, petang dia balik. Tak pernah kita tengok matahari itu berhenti daripada bergerak tuan-tuan. Sebab itu umat ini kalau bergerak, kita dirindukan. Isteri kita rindu dengan kita, jangan-jangan sekali jumpa tuan-tuan. Tapi kalau hari-hari duduk di rumah tuan-tuan, bini kata-kata, abang ni bila lah gemaknya nak keluar pada rumah. Kau mau bosan tengok muka abang. Tuan-tuan yang mulia, betul. Kalau duduk lama-lama di rumah, isteri kita bosan dengan kita. Tapi kalau kita jarang-jarang ada, sayangkan isteri, orang Melayu kata tinggalkan.
Sekali jumpa lepas balik 4 bulan tuan-tuan, honeymoon balik semula tuan-tuan. Sonok balik jumpa isteri. Selalu kita kalau sahabat-sahabat baru balik keluar jalan Allah ni, kita kata selamat pengantin baru. Rupanya dah umur 60 tahun pun pengantin baru lagi tuan-tuan. Allah perbaharukan hubungan tu. Kenapa? Sebab kita keluar. Yang ketiga tuan-tuan, makhluk yang bergerak ni tuan-tuan, wal usdu laulal firaq maftarasa. Imam Syafi'i kata seekor singa kalau dia tak keluar pagi-pagi cari makan, cari rezeki, dia tak merasa makan daging kijang yang fresh tuan-tuan. Kalau dia tak keluar, dia ikut je kawan-kawan dia, kan? Tak bergerak, malas nak keluar, dia akan rasa makan bangkai yang sebelum-sebelum ni lah. Tetapi tuan-tuan, bila dia keluar tuan-tuan, dia rasa makanan yang fresh. Orang Islam ni bila dia keluar ke jalan Allah, dia rasa manisnya jadi orang Islam, nikmatnya jadi umat Nabi. Kadang-kadang kita sebagai orang Islam tak pernah merasa nikmat jadi orang Islam. Bila nak rasa tuan-tuan? Kalau orang bukan Islam, selalunya dia akan menangis bila dia memeluk Islam. Lepas acapan masuk Islam, dia mengucap kalimah syahadah tuan-tuan di Jenderam Hilir. Kami malam tu dua malam sahabat-sahabat artis duduk pujuk dia masuk Islam. 2 malam. Dia pula datang daripada maghrib sampai tarawih. Dia tengok di semayang sekali, buka puasa sekali. Pukul 4 suku pagi dia mengucap kalimah syahadah tuan-tuan. Lepas dia mengucap, dia duduk mendengung gitu. Air mata keluar. Dia kata, saya rasa macam baru dilahirkan. Orang bukan Islam, dia akan rasa nikmat hidup ni bila dia mengucap kalimah syahadah. Tapi orang Islam tuan-tuan, kita akan rasa nikmat jadi orang Islam bila kita mula keluar melangkah ke jalan Allah Ta'ala. Barulah kita rasa, ya Allah, macam baru masuk Islam. Rasa macam baru dilahirkan. Baru sedar apa kerja orang Islam selama ini. Kita ingat cukup dah semua yang kita buat ni. Rupanya bila kita keluar ke jalan Allah, kita tengok ada masjid yang dah kosong, ada masjid dah tumbuh pokok dalam dia, ada masjid dah jadi kandang kambing. Kalau kita pergi keluar negara, ada masjid dah jadi kandang babi tuan-tuan. Sebagai orang Islam, baru kita sedar begitu jauhnya kita dengan agama Allah Ta'ala. Kalau zaman sahabat Nabi sebesar zarah pun agama tak boleh keluar daripada Islam, tak boleh keluar daripada kehidupan orang Islam, maka hari ini Islam telah terkeluar daripada diri umat Islam dan kita tak sedar dan tak rasa sedih, tak menangis, tak rasa ghirah, keimanan kita tak ada sebab kita tak pernah bersusah payah kerana agama. Sahabat Nabi dilatih oleh Rasulullah, infiru khifafan wa thiqalan, keluarlah kamu ke jalan Allah dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah di jalan Allah dengan diri dan harta kamu. Nabi ni menggambarkan orang keluar jalan Allah ni satu amalan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Ulama kata begitu besarnya amalan keluar jalan Allah ni tuan-tuan, berdakwah ni tuan-tuan, sampai debu yang melekat di badan orang keluar jalan Allah pun menjadi asbab Allah halang tuan dia daripada masuk api neraka dan disentuh oleh asap. Debu yang tak ada harga pun sentuh badan orang keluar jalan Allah. Nabi beritahu menjadi sebab penghalang api neraka. Bayangkan kalau masa dia keluar jalan Allah, dia berdakwah, dia dapat bawa pula orang masuk Islam. Tuan-tuan, yang pertama dia telah meredakan Allah, yang kedua dia telah meredakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum hantar jemaah-jemaah ni keluar ke jalan Allah, dia akan bagi pesanan wasiat, bagi bayan hidayah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, pada satu hari Nabi SAW beritahu, la'u'tiyanna hadhir rayah, aku akan bagi bendera ini esok hari kepada rajulan yuhibbullah wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah dan Rasul, lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Sahabat Nabi kata semua orang nak keluar jalan Allah, tapi malam itu semuanya berangan-angan, ya Allah, kalau boleh biarlah bendera itu kami semua dapat. Sebab kami nak jadi lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Kalau kita nak jadi kekasih Allah dan kekasih Rasul, tolonglah bantu agama Islam ni tuan-tuan. Keluarlah ke jalan Allah Ta'ala, bantu agama ni. Kalau zaman sahabat Nabi dulu, dia tak ada period. Nak keluar ni 40 hari ke 4 bulan ke 3 hari, tak ada. Dia keluar, pergi itu, selagi Islam tak tersebar di sana, jangan balik. Berapa tahun pun tak kisah, berapa lama pun tak kisah, yang penting Islam tersebar di sana.
Sahabat Nabi biasa tuan-tuan. Khalid Al-Walid pergi ke Yaman selama 6 bulan. Berdakwah di Yaman. Mungkin pendekatan Khalid ni kurang sesuai waktu itu. Dia ni orang kuat tuan-tuan, orang ganas. Kan? Dulu gangster Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, dia kasar. Gangster ni kalau keluar jalan Allah Ta'ala, kadang-kadang dia nak ajak orang tu dia keras sikit. Nabi kata tak apalah, Khalid balik. Ganti dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib berdakwah di Yaman beberapa lama je, orang kabilah Hamadan semuanya telah beriman kepada Allah Ta'ala. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib tulis surat pada Rasulullah, ya Rasulullah, berkat fikir risau Tuan, alhamdulillah kabilah Hamadan telah beriman pada Allah Ta'ala. Nabi ambil terima surat tadi, Nabi cium tuan-tuan, Nabi sujud syukur. Nabi bangun daripada sujud, Assalamu ala Hamadan, Assalamu ala Hamadan, Assalamu ala Hamadan. Sejahteralah kabilah Hamadan yang masuk Islam. Orang masuk Islam ni menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu pada Sayyidina Ali. Nabi SAW masa tu, keesokan hari sahabat Nabi bermalam, semua nak dapat bendera tu. Nabi tiba-tiba waktu zuhur, Nabi tanya, di mana Ali? Sahabat Nabi kata, Sayyidina Ali sakit mata. Jadi dia ni sakit. Tak apa, panggil dia. Nabi SAW ludah air liur Nabi syifa disapu pada mata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lepas tu sembuh tuan-tuan. Nabi bagi bendera pada Sayyidina Ali. Kerana kamu akan menyempurnakan hak. Tujuan aku hantar jemaah ini untuk Islamkan manusia. Kamu orang yang akan menyempurnakan amanah yang aku bagi pada kamu. Tetapi ingat pesanan aku. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Dalam keberangkatan kamu ke jalan Allah, seandainya melalui sebab ikhtiar kamu, usaha kamu, dakwah kamu, pujuk rayu kamu, seorang lelaki yang dulunya tak beriman kepada Allah, masuk Islam, beriman pada Allah, dan menjadi kekasih Allah dan Rasul, khairul laka min humurin na'am. Yang demikian itu lebih baik buat kamu daripada kamu mendapat unta merah sebagai harta ghanimah untuk kamu. Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat bendera ni tuan-tuan. Diusaha sungguh-sungguh sampai seluruh kabilah Hamadan beriman kepada Allah dan Rasul. Sahabat Nabi ni tuan-tuan pergi, tak ada niat nak balik dah tuan-tuan. Jazbah mereka, semangat mereka nak tengok Islam hidup ni begitu tinggi. Sebab itu, selepas Nabi wafat, orang kafir ingat, habis dah Islam ni. Habis Nabi dah wafat. Tak ada dah orang nak bagi semangat pada mereka ni untuk supaya menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Zaman Nabi hanya Jaziratul Arab saja yang beriman pada Allah. Mari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 2,5 tahun pemerintahan Abu Bakar, dia fikir macam mana Islam kena sebarkan ke seluruh dunia. Sebab kita terima wasiat Nabi sebelum Nabi wafat, 2 potong hadis Nabi sampaikan kepada kita. Yang pertama, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Hadis sahih Bukhari, riwayat Umar bin Al-As radhiyallahu anhu. Nabi kata, balighu anni, sampaikan wasiat aku ini, pesanan daripada aku ini tentang amanah agama ini, walau ayah, sekalipun kamu tahu 1 ayat, berangkatlah kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi pesan, falyuballighi syahidi minkumul ghaib, orang yang hadir yang beriman pada Allah pada hari ini bersama dengan aku nak mereka bertebaran di seluruh dunia. Keluarlah kamu ke jalan Allah, sampaikan kalimah la ilaha illallah kepada umat yang tidak hadir berjumpa dengan aku. Maka sahabat Nabi ni tuan-tuan sibuk bawa orang masuk Islam. Kadang-kala tengah-tengah malam bawa 80 orang masuk Islam ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba sahabat Nabi bangun pagi tengok masjid penuh. Semalam ingat orang kampung, separuh saf, separuh masjid. Separuh lagi semua tetamu yang baru masuk Islam. Esok hari tuan-tuan, Nabi kata ini semua orang masuk Islam ni, semua jemaah yang hadir, bawa balik tetamu kita, jamu dia 3 hari 3 malam, bagi dia selesa dengan Islam. Lepas tu nanti ajar dia asas-asas Islam. Lepas tu nanti kita hantar dia balik untuk jadi pendakwah. Itu je kerja orang Islam zaman itu, bergerak hari-hari. Akhirnya tuan-tuan, berkat pergerakan orang Islam, sampailah zaman Khilafah Osmaniyah. Saya bawa balik daripada Turki tuan-tuan 2 minggu. Tapi jangan takut nak salah dengan saya, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab dah 2 kali test, swab test ni, insya-Allah ta'ala, tak ada benda. Dengan izin Allah ta'ala. Ya? Bawa balik daripada Turki tuan-tuan.
Kita tengok zaman Osmaniyah ni tuan-tuan, satu bangsa yang sayang pada agama, bangsa Turki. Awalnya bangsa ni kecil je tuan-tuan. Bani Seljuk, Bani Anatolia ni tuan-tuan, bangsa Osmaniyah, August Turki ni, awalnya dia orang ni nak mempertahankan bangsa dia, kabilah dia daripada serangan musuh je. Mula-mula kecil je negara dia tuan-tuan. Tapi lama-lama dia berlawan dengan musuh ni, makin menang. Berkat dia letak Islam di depan, agama Islam di depan. Akhirnya, Masya Allah, Ertugrul Ghazi ni tuan-tuan, dia terfikir, daripada aku ni Islam setakat di Turki je, aku niat satu hari nanti Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Rupanya dia meninggal dunia. Zaman dia berjaya tawan Sogut saja. Anak dia Osman Ghazi telah luaskan lagi empire sampai ke Bursa. Allah lahirkan cucu dia Muhammad Al-Fatih, buka kota Konstantinopel. Nabi kata siapa yang dapat menyerang tentera yang menyerang kota Konstantinopel, mereka adalah merupakan amir dia, ni'mal amir. Ketua panglima perang itu adalah ketua perang yang terbaik, dan dia punya jemaah adalah jemaah yang terbaik. Waktu itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pangkat pupu dengan Nabi. Dia dengar hadis ini tuan-tuan, dia bawa jemaah bersama dengan kawan-kawan dia, umur 90 tahun dah. Kita kalau pakcik umur 90 tahun, kita bagi tak keluar lagi tuan-tuan. Tak payah keluarlah pakcik, musim Covid ni pula ni, orang tua-tua. Jangan keluarlah, duduk di rumah lah beribadat sampai mati. Sahabat Nabi tidak tuan-tuan, lagi tua lagi risau, lagi tua lagi nak mati di jalan Allah. Kemuliaan kami ni bukan mati di rumah sahabat Nabi. Mulianya kami bukan bila mati ditangisi oleh anak dan isteri. Mulianya kami bila kami mati di jalan Allah, kubur kami. Saya pergi ziarah makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah balas jasa dia tuan-tuan untuk Islam. Dia sepupu Nabi. Hari Nabi berhijrah ke Madinah, dialah orang yang menjamu Rasulullah sampai Nabi wafat. Nabi lapar mesti pergi rumah Abu Ayyub. Tapi selepas Nabi wafat, dia kata tak ada kebaikan aku duduk di Madinah. Bawalah aku 90 tahun umur, berhijrah, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan anak dan isteri, tinggalkan Madinah Al-Munawwarah. Kita hari ini jadi isu nak tinggalkan kampung. Sahabat Nabi tinggal sebaik-baik kampung. Kampung yang terbaik di dunia ini adalah Madinatul Munawwarah. Nabi kata wal Madinatu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Madinahlah negara terbaik untuk kamu kalau kamu tahu. Tapi negara terbaik pun ditinggalkan oleh sahabat Nabi Abu Ayyub semata-mata untuk tengok agama Islam ni hidup tuan-tuan. Dia kata kalau boleh biar akulah menjadi amir yang terbaik dan jemaah yang terbaik untuk buka kota Konstantinopel. Allah tak izinkan hasrat Abu Ayyub, tetapi dia dikebumikan di samping Masya Allah kota Konstantinopel. Begitu juga di Istanbul ada makam Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ka'ab ni dulu dalam peperangan Tabuk, dia pernah tak pergi satu peperangan. Dipulau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat, dia berjanji untuk korbankan nyawa di jalan Allah. Kubur dia sekarang berada di Istanbul tuan-tuan. Sahabat Nabi diterjemahkan cinta daripada Nabi dengan dia sanggup menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Wallahi berkat pengorbanan mereka, tangisan anak dan isteri mereka, hari ini kita orang Malaysia yang letaknya jauh daripada negara Arab, hari ini kita mengecap nikmat Islam berkat pengorbanan orang dulu yang sanggup mengorbankan apa yang mereka kasih, apa yang mereka sayang, semata-mata nak tengok orang kemudian dapat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya nak bawa kisah satu orang tabi'in yang bernama Sayyidina Farrukh radhiyallahu ta'ala anhu. Hari ini kita persoalkan kenapa 3 hari, kenapa 40 hari, kenapa 4 bulan. Sahabat Nabi kalau cerita bab ni dia senyum kok dekat kita ni tuan-tuan. Yang berkira sangat kamu dengan agama ya. Kan? Kami ni tak ada cerita bab-bab tarikh ni. Bab-bab tarikh tak ada cerita, bab-bab period ni tak ada cerita. Sayyidina Farrukh dia meninggalkan Madinah di saat isteri dia sedang hamil. Kalau kita sekarang ni isteri tengah hamil, kita tinggal fitnah. Mungkin satu Malaysia sekarang viral ini, orang ni tak bertanggungjawab sungguh ni. Tinggal anak isteri ni, tinggal anak bini pun jadi point dah. Tinggal anak bini dalam keadaan hamil, lagi besar lagi. Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar lepas bersalin.
Lagi kalau kita ambil poin kita hari ni, teruklah kita hukumkan. Tetapi tuan-tuan, Sayyidina Farrukh meninggalkan isteri dalam keadaan hamil. Pergi berdakwah di mana? Khurasan. Khurasan daripada Madinah jauh tuan-tuan. Di bumi sana tu, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan. Yang kita duk dengar Habib tu masuk Islam tu tuan-tuan, orang Islam di sana tuan-tuan, semua berkat pengorbanan daripada jemaah yang dibawa oleh Sayyidina Farrukh rahmatullah alaih. Isteri dia pun dah tak ingat dah suami. Ingat suami dah mati. 27 tahun suami tak ada. Kalau kita ni isteri dah boleh kahwin lain dah. Kalau ikut hukum 4 tahun je. Lepas tu isteri boleh kahwin lain dah. Suami hilang. Tak tahu apa khabar. Zaman dulu mana ada WhatsApp. Kan? Kalau keluar-keluar mana ada WhatsApp dah. Sekarang ni hari pertama sampai, alhamdulillah abang dah sampai dah. Safely arrive. Sampai ke airport. Selamat sampai, alhamdulillah. Kan? Bagi laporan ke bini dulu. Mula-mula tuan-tuan. Bini kat rumah tahu dah. Hari ni abang demam. Hari ni abang sini sikit. Hari-hari bagi laporan ke bini. Sahabat Nabi, bini tak tahu apa. Bini ingat abang dah mati. Selepas 27 tahun dia balik ke Madinah tuan-tuan. Dia tengok satu orang imam muhaddis besar sedang mengajar hadis di Masjidin Nabawi. Dia perhati budak ni, Imam Rabi'atul Rai, guru hadis kepada Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik ni Imam Darul Hijrah yang Nabi kata satu hari nanti Allah datangkan satu orang ulama di kalangan umat aku, ilmunya sepenuh bumi ni. Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala, guru dia Rabi'atul Rai, mengajar hadis selepas subuh. Sayyidina Farrukh tengok, Masya Allah, Allahu Akbar, hebatnya budak ni mengajar hadis. Tetapi aku berdoa pada Allah, aku harap inilah anak aku yang aku tinggalkan satu masa dahulu. Dia tak tahu budak tu siapa, tapi dia berdoa pada Allah, kalau budak ni anak aku, Masya Allah bahagianya. Macam tuan-tuan lah, tengok budak tu hafal Quran, baca sedap. Ya Allah, bertuahnya kalau budak ni jadi anak saya. Tak dapat jadi anak, jadi menantu pun tak apa. Tak? Jadi Imam Rabi'ah tengok, Farrukh tengok Imam Rabi'ah mengajar hadis, ya Allah, kalaulah budak ni anak aku. Dia pun habis kuliah tuan-tuan, ni pun datang dekat dengan Imam Rabi'ah. Masya Allah, anak nama siapa? Saya Rabi'ah. Masya Allah, pakcik nama siapa? Farrukh. Masya Allah, sembang. Pakcik kagum betul lah dengan awak punya kuliah pagi tadi. Masya Allah, very excellent lah. Kan? Masya Allah, pakcik ucapkan tahniah. Masya Allah, jarang nak tengok anak muda begitu hebat, fasih mengajar hadis macam awak ni. Masya Allah. Sembang, pakcik pula macam mana saya ni alhamdulillah berdakwah di Khurasan. Lama saya tak jumpa anak saya, isteri saya. Sembang sampai depan pintu rumah tuan-tuan, dipendekkan cerita. Maka akhirnya Masya Allah, Imam Rabi'ah kata, pakcik saya minta maaf lah dengan pakcik, nampaknya sampai di sinilah kita bersembang. Kan kita jumpa Zuhur pula. Pakcik tadi kata saya pun nak masuk rumah ni juga. Imam Rabi'ah berkelahi dengan pakcik tadi. Pakcik molek-molek sikit ha. Mak saya janda tau. Mak saya janda. Pakcik jangan macam-macam, kan saya pukul kan. Dia cakap, wallahi ini rumah saya. Imam Rabi'ah kata, ini pun rumah saya. Bergaduh tuan-tuan. Pakcik jangan main-main. Orang Arab ni disensitif buat perempuan. Jadi akhir tiba-tiba bergaduh. Datang ibu dia daripada dalam, wahai Rabi'ah, sesungguhnya inilah bapa kamu yang menghilang 27 tahun berdakwah di Khurasan. Mak pun dah ingat bapa kamu dah tak ada. Wallahi bapa kamu tinggalkan di saat ibu sedang mengandung waktu itu, mengandungkan kamu. Tetapi Allah tak sia-siakan orang yang berkorban untuk agama. Ketika mana ibu bapa dia sedang berdakwah di hujung-hujung dunia, Allah membesarkan kamu sebagai ulama muhaddisin yang terhebat di Madinah Al-Munawwarah. Berkat bapa kamu berkorban untuk agama, Allah didik kamu sampai jadi ulama pada hari ini. Hari inilah hari gembira bagi keluarga kita. Bapa dah balik, kita sambut bapa kita, kita muliakan dia, layan dia baik-baik. Itulah kehidupan orang dulu tuan-tuan dengan agama ni tuan-tuan. Tapi kehidupan ini dah jadi pelik sekarang tuan-tuan. Dah jadi asing pada kita. Begitu jauhnya kita dengan kehidupan ini tuan-tuan. Kalau kita ukur dengan sahabat kita, malu tuan-tuan. Kamu mengaku sebagai orang Islam, tetapi jauh sekali kamu daripada kehidupan yang telah dijalani oleh kehidupan para sahabat. Jauh sangat tuan-tuan. Sebab itulah satu hari tuan-tuan saya nak tutup. Masya Allah, tadi dia beritahu setengah jam je.
Minta maaf. Koma ni dah biasa panjang-panjang ni. Nak break payah ya. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya nak tutup kisah dengan sepotong hadis. Nabi SAW bersabda, Masya Allah, maziltum ala bayinatin. Kalian semua akan berada di atas keterangan yang nyata tentang agama ni jelas sejelas-jelasnya. Semua orang Islam faham agama waktu itu. Hari ini kita semua dah pening dengan agama kita tuan-tuan. Mana satu nak betulnya? Semayang pakai jarak ke semayang pakai rapat-rapat? Ada dua khilaf berlaku. Dan tak ada siapa boleh putuskan. Nak bersalam ke tak bersalam ke? Ini khilaf dalam agama. Kita tak nyata. Keputusan kita tak jelas. Nabi kata kamu sentiasa dalam keterangan, dalam kenyataan, dalam kejelasan. Umat Islam semua jelas tentang agama ni sebab Nabi tinggalkan Islam begitu jelas. Taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan Islam begitu terang. Lailuha kanahariya. Siapa hidup di malam hari rasa macam sedang hidup di siang hari, nampak segala-galanya tentang Islam, apa fungsi Islam, apa peranan sebagai orang Islam, apa tanggungjawab kita pada agama. Kalau kita tengok agama maju, kita syukur. Kalau kita tengok agama mundur, kita bersedih dan kita keluar daripada rumah kita selamatkan agama ni. Tetapi malam tazhar fikum sakratan, selagi mana kamu tak zahir pada kamu dua bentuk mabuk, sakratul hubbul aish, mabuk cintakan kehidupan, wasakratul jahli, mabuk dengan kejahilan. Selagi mana orang Islam tak masuk cinta dunia, cinta hidup ni tuan-tuan, selagi itu orang Islam jelas dengan agama. Wa antum hina idzin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan? Dikala itu umat Islam kerja mereka amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang buat baik, ajak orang buat baik, fikir macam mana nak ajak orang masuk Islam. Itu fikir orang Islam waktu itu. Nak selamatkan umat ini daripada api neraka. Macam mana nak makmurkan masjid. Macam mana Islam boleh tersebar lagi luas, lagi luas. Kalau Osmaniyah tinggal 2/3 dunia ni untuk Islam, Allah tinggalkan kita 1 dunia ni untuk kita Islamkan. Tuan-tuan yang mulia, maka kata Nabi, فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ sakratan. Apabila zahir di tengah-tengah umat ini 2 bentuk kemabukan. Bila umat ini telah masuk dipengaruhi oleh cinta kehidupan ini. Orang dulu cintakan mati. Ulama kata mati ni bukan benda yang kita nak takut, tapi benda yang kita nak rebut. Benda yang kita nak kejar mati sebenarnya. Bukan nak kejar mati di jalan Allah Ta'ala. Sahabat Nabi beritahu, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ay jambin kana lillahi masra'i. Aku tak pernah peduli di mana pun aku nak mati, asalkan aku mati sebagai orang Islam dalam menyebarkan agama ini. Nak mati di mana pun tak apa. Nak mati di Mekah pun tak apa, nak mati di Madinah pun tak apa, Baitul Maqdis pun boleh, di negeri China pun ada kubur Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan mulia, sahabat Nabi jadikan kubur mereka sebagai targhib untuk bagi semangat pada kita. Kami zaman jahiliyah, zaman tak ada kemodenan, tak ada pesawat, tak ada benda-benda tuan-tuan, tak ada helikopter, boleh sampai ke China, boleh sampai ke, ada setengah riwayat mengatakan sahabat Nabi sampai ke Eskimo. Tuan-tuan yang mulia, zaman itu kita tak pernah terfikir macam mana orang Arab boleh naik unta dan kubur dia sekali dengan unta dia mati dalam Eskimo, dalam iglo tuan-tuan. Dalam salji mati sahabat Nabi untuk sebarkan Islam sampai ke Afrika. Sekarang ni tuan-tuan, apa fikir kita? Fa idza zahara fikum sakratan, bila datang 2 bentuk kemabukan ini pada umat Islam, waktu itu mereka berhenti berdakwah. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu kumpulan manusia yang akan tetap bangkit menyebarkan Islam sampai hari kiamat. Akan tetap ada golongan ini. Sama ada kita terima ataupun tidak, kita mengaku ataupun tidak, mengiktiraf ataupun tidak, Allah telah buat keputusan, al-jihadu baqin ila yaumil qiyamah, pengorbanan untuk agama kekal sampai hari kiamat. Cuma tak ramai. Kalau zaman Nabi dulu ramai, bila ramai banyak kerja boleh selesai. Main dengan sikit ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kami dulu pergi ke Ghana tuan-tuan. Bila 4 orang, 6 orang kita pergi, 4 orang kena malaria, 2 orang je yang boleh buat kerja. Seorang masak, seorang bayan. Seorang masak, seorang bayan. Tak tahan ni tuan-tuan. Mujahadah. Kena malaria di Ghana. Tuan, makan tak selera. Balik kuah kering tuan-tuan. Dengan nyamuk lagi, dengan panas lagi. Kat sini alhamdulillah nak pergi tandas senang. Dekat Ghana kami pergi tuan-tuan,
Saya pergi masjid pertama, saya marah kat orang kampung, kawan saya. Saya kata, kau ni hantar masjid tempat ni, baru jemaah nak datang, baru buat tandas. Patut carilah masjid yang dah ada tandas. Rupanya itulah masjid yang pertama yang ada tandas. Masjid lain semua kena korek lubang. 3 hari pakai lubang yang sama, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hari pertama boleh lagi. Hari kedua dah tak apa nak lalu. Hari ketiga biarlah, tahanlah sampai esok. Pindah masjid baru kita pergi pula. Mujahadahnya, tuan-tuan. Tapi pengorbanan kita susah payah kita dibandingkan dengan susah payah sahabat. Kita pergi sekarang dah ada masjid. Cuma nak kembalikan orang dah murtad tu kembali pada Islam. Tuan-tuan yang mulia, zaman sahabat Nabi dulu masjid pun tak ada lagi. Pergi hutan, gereja penuh. Tetapi dengan sebab pengorbanan mereka, tuan-tuan, Allah tukar gereja menjadi masjid. Allah tukar tempat ibadat orang bukan Islam. Dan Allah campakkan orang bukan Islam cinta pada orang Islam, kasih pada orang Islam waktu itu. Kalau sahabat Nabi nak keluar daripada negara orang bukan Islam, waktu itu orang bukan Islam menangis. Kemana kalian nak pergi? Kenapa tak seronok ke duduk negara kami ni? Ada siapa-siapa ke cakap perkataan tak elok pada kamu? Sahabat Nabi nak pergi pindah negara lain, menangis. Orang kafir ni, tuan-tuan. Minta maaf kalau kami ada buat kamu terasa hati. Tetapi hari ini bagaimana bila orang Islam tinggalkan dakwah, tuan-tuan? Allah campakkan kebencian di hati orang kafir pada orang Islam, benci dengan sebenci-bencinya, tuan-tuan. Kita hina di mana-mana pun kita pergi. Sebab orang Islam pergi ke luar negara bukan atas maksud dakwah, bukan atas maksud agama. Atas maksud mencari kemewahan, maka Allah Ta'ala tidak bagi kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang telah dikecapi oleh sahabat. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, tetapi janji daripada Nabi SAW kepada sahabat, kalian berada pada satu zaman di mana kalau kalian mengurangkan 10% daripada pengorbanan untuk agama, halaktum, kalian akan binasa. Tetapi akan lahir di akhir zaman nanti menjelang kiamat satu umat yang mana mereka berjaya menyempurnakan 10% saja daripada takaza agama, keperluan agama ni, tuntutan agama ni di luar negara, di hujung-hujung dunia, tuan-tuan, mereka telah pun berjaya. Berjaya dah kalau buat 10% je, tuan-tuan. Bukan nak buat macam sahabat dah. Nak buat macam sahabat tak lepas dah, tuan-tuan. Nak korban semua sekali, nak korban nyawa untuk agama, ya Allah. Kan, nak mati di jalan Allah. Kami dulu gitulah, pergi ke Ghana niat nak mati dah. Tapi bila kena malaria, doa pada Allah, ya Allah, belum lagi, ya Allah. Belum lagi, ya Allah. Sayang lagi bini anak sana, kecil-kecil lagi anak ni. Kalau nak mati biarlah tua-tua sikit. Takut lagi, tuan-tuan, nak mati syahid. Tuan-tuan, kan, baru nyamuk gigit je. Belum lagi kena pancung dengan kepala macam sahabat. Tuan-tuan dah yang buat kerja macam kamu buat ini, wahai sahabatku, kata Nabi. Hadis sahih, tuan-tuan, berbagai-bagai riwayat. Saya tengok hadis ini, tuan-tuan. Nabi beritahu Allah nak bagi kepada mereka lahum ajru khamsina rajulan minkum. Allah bagi kepada mereka ni tiap-tiap orang yang berdakwah di akhir zaman ni, tuan-tuan, yang berangkat untuk sebarkan Islam di akhir zaman, Allah bagi pahala 50 orang para sahabat kepada mereka. Allahu Akbar. Kita terfikir kita layak ke dapat pahala Abu Bakar, pahala Umar, pahala Osman, pahala Ali, pahala Talhah, pahala Zubair, pahala Fatimah, pahala Khadijah. Allah nak bagi dekat kita, tuan-tuan. Bila kita bangkit menyebarkan Islam macam sahabat-sahabat Nabi menyebarkan Islam. Hari ini perasaan ini telah mati daripada diri kita, tuan-tuan. Kita rasa padahlah Ebek Liu seorang je buat. Cukuplah Ebek Liu ada seorang satu Malaysia wakil kita. Biarlah dia berdakwah pada orang India, pada orang Cina. Kita tengok je lah. Kita like je. Kita like je Ebek Liu punya video, tuan-tuan. Bagus Ebek Liu, bagus Ebek Liu. Habis kitanya bila lagi? Tak boleh ke kita? Dia pun orang biasa juga, kita orang biasa juga. Hari ni kita duk bangga dengan orang punya perjuangan. Tapi saya yakin semua kita sebelum mati ada keinginan nak berjuang untuk Islam, betul tak? Semua orang ada keinginan. Tak ada siapa pun dalam kalangan orang Islam yang nak mati dalam keadaan tak ada apa-apa sumbangan untuk agama. Dan kalau boleh kita ni sebelum mati nak kumpul stok berapa orang masuk Islam di tangan kita. Sahabat saya di Sabah, dia update setiap hari. Hari ni 3 orang masuk Islam. Hari ni 3 orang masuk Islam. Satu hari, tuan-tuan, dalam keadaan suara dia tak ada. Dah seminggu dah suara tak keluar. Tengah suara tak ada pun ada orang tawar diri nak masuk Islam juga.
Dia tak berdakwah pun, tak cakap apa pun. Tapi kerana dia dah selalu berkorban, tinggalkan keluarga di sini, duduk di Sabah dalam hutan tuan-tuan, pendalaman Sabah, Allah Ta'ala bagi dia telah Islamkan 1,300 orang sekarang ni. Kalau kita dengar kisah-kisah orang, kalau sahabat Nabi lagi malu, 3 buah negara diislamkan oleh jemaah Uqbah bin Nafi'. 3 buah negara Islamkan, Tunisia, Morocco dengan Algeria. Kita hari ini berapa orang telah Islam di tangan kita tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di sini, orang asli ada, orang India ada, orang Cina ada. Bila kita nak berani sikit diri kita tuan-tuan, berdakwah tuan-tuan, dan Nabi beritahu siapa yang buat kerja ini di akhir zaman, Allah bagi pahala 50 orang para sahabat. Sahabat Nabi kata, tak mungkin ya Rasulullah, rasanya terlalu tinggi sangat. Banyak sangat pahala dia orang dapat. Sebab apa? Sahabat Nabi tanya, ajru khamsina rajulan minna am minhum? 50 orang laki-laki di kalangan kami ataupun 50 orang wali-wali di kalangan dia orang? Nabi kata, ajru khamsina rajulan minkum. Pahala 50 orang laki-laki di kalangan kamu. Sahabat Nabi terperanjat sahabat, ya Rasulullah, hebatnya dia orang itu, hebatnya mereka itu. Sebab Nabi kata mereka ni berdakwah dalam keadaan tak ada siapa pun sokong dan tak ada siapa pun yang nak bagi semangat kepada mereka. Sebenarnya pergerakan jemaah yang sedang bergerak di seluruh dunia pada hari ini satu karamah umat akhir zaman, satu kehebatan umat akhir zaman. Nabi Musa AS tinggal umat dia 40 hari murtad habis dah tuan-tuan. Tapi Nabi tinggalkan kita 1400 tahun. Alhamdulillah, kita bukan sekadar beriman, kita berdakwah bertebaran di seluruh dunia. Jadi kerana itulah hari ini diadakan istimak perhimpunan dakwah di sini. Saya ucapkan tahniah kepada orang Cameron Highland, orang Tanah Rata, kan, mengadakan istimak perhimpunan. Maksud daripada istimak ni nak bentuk lagi jemaah pada malam ini. Jemaah macam para sahabat, kalau boleh nak dihantar ke negara jauh. Orang kata musim Covid ni boleh ke keluar? Tuan-tuan, saya baru balik daripada Turki. Alhamdulillah, kalau kita nak, tak ada benda siapa yang boleh halang. Sahabat saya Maulana Hamzah sekarang baru je 2-3 hari sampai di Germany. Keluar 4 bulan di Jerman. Maulana Hazim, saya dengar dia sedang keluar di mana? Di London. Kan? Rupa-rupanya time Covid ni, orang yang betul-betul nak keluar, nak berangkat, nak bantu agama Allah Ta'ala, dia boleh pergi. Kan? Kita duk fikir, tak boleh jadi dah ni, kena duduk kampung je dah sebab Covid. Kan? Sebenarnya Covid bukan halangan sebenarnya. Ujian kecil sangat. Kita berangkat ke jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat perjuangan kita, pengorbanan kita, Masya Allah. InsyaAllah sebelum kita tutup majlis kita, InsyaAllah kalau boleh 1 atau 2 jemaah. Berkat 3 hari je iktikaf dalam masjid. Saya bawa balik gangster ni, hari ketiga, nangis belaka. Masa tu 3 buah bas kami bawa gangster daripada Kuala Lumpur tuan-tuan. Balik-balik 3 hari menangis belaka. Saya kata apa yang terharu sangat? Dia kata tak pernah seronok tidur dalam masjid. Tidur dalam masjid pun sedap dah. Jadi azam ya, insya-Allah iktikaf dalam masjid pun roh kita akan sangat-sangat gembira, happy bila dia dapat apa yang dia nak, impian dia. Sebab itu tuan-tuan, iktikaf dalam masjid ini paling seronok sebenarnya. Lebih hebat daripada duduk hotel 5 bintang, 7 bintang sekalipun. Ini rumah Allah Ta'ala, hotel 1000 bintang, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayat untuk kita dapat amalkan, sampaikan, insya-Allah. Habis dah? Habis. Kita tutup dengan doa, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Kau lahirkan kami di kalangan umat kepada junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan hikmah-Mu yang luas, ya Allah, Kau lahirkan kami selepas Nabi kami wafat. Kami tak pernah jumpa dengan Nabi, kami tak pernah bersalam dengan Nabi, tak pernah bersolat dengan Nabi, tetapi kami beriman dengan Nabi, kami percaya dengan seluruh ajaran Nabi, kami kasih dan rindu pada Nabi, dan kami sambung kerja Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, kami tak tahu nak balas jasa Nabi kami kepada kami. Setiap malam Nabi menangis untuk kami. Nabi telah banyak korban untuk kami. 2 batang gigi Nabi telah patah kerana kami. Kepala Nabi kami pecah kerana untuk mengislamkan kami. Ya Allah, hari ini berkat tangisan Nabi, berkat pengorbanan Nabi, setelah Nabi tinggalkan dunia 1400 tahun, Alhamdulillah ya Allah, kami beriman kepada Engkau. Ya Allah, kami kenal siapa Tuhan kami kenal masjid, kami kenal Quran,
Kami kenal perintah-perintah-Mu, kami kenal sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Kami lahirkan anak-anak kami sebagai orang Islam, ya Allah. Kami nak balas jasa Nabi kami, ya Allah, iaitu dengan cara kami nak sambung kerja Nabi kami, ya Allah. Masih banyak lagi di seluruh dunia manusia yang belum kenal Engkau, ya Allah, yang belum kenal siapa Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami bercita-cita sebelum kami mati, ya Allah, kaki kami sampai ke hujung-hujung dunia, ya Allah, di hutan belantara, ya Allah, di padang sahara, ya Allah, di naik kenderaan, ya Allah, naik unta, naik kuda, ya Allah, naik kapal terbang, ya Allah, naik kapal laut, ya Allah, untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah ke hujung dunia, ya Allah. Kami yakin orang kafir di seluruh dunia sedang menanti kami, ya Allah. Mereka menanti segala satu nikmat yang paling besar dalam hidup mereka, ya Allah. Hak mereka yang ada pada kami, amanah yang patut kami tunaikan, ya Allah, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada pada kami, yang wajib kami kongsi dengan orang lain, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami telah memeluk agama Islam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami belum lagi banyak orang memeluk Islam di tangan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami asbab hidayah, ya Allah. Orang tengok kami, orang teringat kepada Engkau, ya Allah. Manusia tengok kami, mereka terpikat untuk memeluk agama Islam, ya Allah. Jadikan kami semua sebagaimana para sahabat, ya Allah, yang hidup dan mati mereka untuk agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jauh daripada Nabi, ya Allah. Karena itu kami jauh juga daripada agama, ya Allah. Dekatkan kami dengan Islam, ya Allah. Dekatkan kami dengan rumah-Mu, ya Allah. Dekatkan kami dengan jalan-Mu, ya Allah. Permudahkan kami, ya Allah, kepada sahabat-sahabat yang telah berazam untuk keluar ke jalan-Mu, ya Allah. Terimalah mereka semua, ya Allah. Terimalah keturunan mereka, ya Allah. Terimalah segala pengorbanan mereka, ya Allah. Jadikan asbab pergerakan jemaah-jemaah di seluruh dunia pada hari ini, ya Allah. Asbab untuk Kau hancurkan kebatilan, ya Allah. Asbab untuk Kau tahqiqkan kebenaran, ya Allah. Untuk Kau sebarkan kalimah la ilallah ke hujung dunia, ya Allah. Kepada sahabat yang tak dapat pergi, ya Allah, berilah taufik kepada kami, ya Allah, untuk membantu jemaah yang sedang bergerak, mendoakan mereka, memberikan sokongan kepada mereka, ya Allah. Dan kami hidupkan, imarahkan masjid kami, ya Allah, dengan amal-amal, ya Allah, supaya masjid kami menjadi asbab hidayah, ya Allah, kepada pelancong-pelancong yang datang ke sini, ya Allah. Mereka tertarik kepada Islam dengan berkat melihat amalan yang ada dalam masjid ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami permudahkan kami, ya Allah, menghadapi ujian yang besar, ya Allah, COVID ini, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami umat Islam disebabkan COVID ini terjauh daripada agama, ya Allah. Semakin banyak umat Islam yang tak dapat istiqamah berjemaah di masjid, ya Allah. Disebabkan COVID ini banyak masjid telah tutup, ya Allah. Banyak madrasah telah tutup, ya Allah. Paling besar sekali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya Allah, terhalang untuk umat Islam pergi, ya Allah. Banyak umat Islam tak boleh pergi haji dan umrah, ya Allah. Maafkan kami ini semua dosa-dosa kami, ya Allah, yang kami lakukan menyebabkan hari ini kami semakin payah untuk amalkan agama, ya Allah. Bukakanlah segala sempadan, ya Allah. Bukalah segala halangan, ya Allah. Segala rintangan yang menghalangi kami, ya Allah. Angkat musibah ini daripada kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang dan rahmat-Mu, ya Allah. Kami rindu kepada Nabi, ya Allah. Rindu pada Rasulullah SAW, ya Allah. Nabi yang telah banyak besar payah kepada kami, ya Allah. Nabi yang mengajar kami agama, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada Nabi kami Muhammad SAW, ya Allah. Kami tak dapat nak pergi ziarah baginda di Madinah, ya Allah. Tetapi kami sampaikan salam daripada jauh, ya Allah. Jadikan kami pengikut baginda, ya Allah. Di akhir zaman kami ikut jejak langkah baginda, ya Allah. Kami nak tiru pengorbanan baginda, ya Allah. Dan kami berhasrat untuk tunaikan wasiat dan harapan Nabi, ya Allah, ke atas kami. Walaupun Nabi telah meninggal dunia, Nabi kami telah memberikan harapan supaya kami menjadi penerus baginda untuk sebarkan agama ke seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dengan iman, hidupkan kami dengan iman, bangkitkan kami di padang mahsyar dengan iman, bangkitkan kami di padang mahsyar bersama dengan Nabi dan para sahabat, ya Allah. Himpunkan kami dalam syurga bersama dengan mereka, ya Allah. Jadi kami jiran tetangga kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami tak ada apa-apa amalan untuk kami banggakan, ya Allah, melainkan secepis pengorbanan kami untuk agama, ya Allah. Mudah-mudahan Kau terima kami, Kau terima anak isteri kami, ya Allah. Selamatkan kami semua daripada fitnah akhir zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Kau terimalah istimak kami pada malam ini, ya Allah. Jadikan asbab pergerakan jemaah-jemaah di seluruh dunia, ya Allah. Asbab untuk Kau hancurkan segala musibah yang menimpa kami, ya Allah. Segala kebatilan, ya Allah. Asbab pergerakan mereka, ya Allah. Kau sebarkan Islam ke seluruh dunia, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.